Nabi kata sedap tak sedap yang kata kita ni tuan-tuan sekalian, hidup kita ni duk ulang alik pi daripada masjid ke rumah, daripada tempat kerja dan sebagainya, tang mana kita pi, satu benda yang Nabi nak abang, Nabi kata kubur tu tak pernah lupa dekat kita. Walaupun kita lupa ke kubur, tengok kubur pun tak mau lah. Pasal apa? Satgi duk teringat lain macam. Tak mau. Tapi kubur tu tak pernah duk lupa dekat kita. Macam mana yang kata kubur tu tak pernah lupa tu macam mana? Nabi kata fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun. Nabi kata tidak tinggal satu hari pun yang kata kubur tu illa takallam, melainkan dia duk bercakap dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ashabul fadilah, tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kesempatan untuk kita berada dalam rumah Allah, untuk kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita berada sebentar untuk sama-sama kita mengambil sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi selepas daripada waktu subuh, kebiasaan kepada Nabi akan beri'tikaf, akan berada di tempat semayang dia sehinggalah terbitnya matahari. Itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil kita menjalankan sunnah Nabi, marilah sama-sama kita melihat dan mendengar sepotong dua ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang akan bakal diceritakan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Muntakhab Ahadis yang dikarang oleh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, yang dilahirkan pada tahun 1917, dan dia ini diangkat menjadi pendakwah, tokoh pendakwah khususnya di kalangan tabligh jama'i, iaitu di kalangan orang-orang tabligh. Dan dia memuatkan di dalam kitab dia ni banyak hadis. Kitab ni memang tiap-tiap masjid selalu ada kitab ni, dan dibacakan oleh di kalangan jemaah tabligh. Saya nak memetik dalam hadis, nombor hadis 138, sebuah hadis 139, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi seorang sahabat Nabi, yang dia ni juga ada kisah dia ketika mana dalam satu musafir, ketua kabilah di kalangan Arab Badui terkena sengatan daripada binatang padang pasir. Bila terkena ni, dia pergi cari dalam kelompok umat Islam, sahabat-sahabat Nabi yang di dalamnya terdapat Abu Sa'id Al-Khudri. Dia pergi jumpa, dia pergi tanya, ada tak ada di kalangan hampa semua ni tabib yang boleh berubat? Ustaz, ketua kabilah kami kena sengat dengan binatang ni. Jadi mereka pun pakai duk tengok sama-sama Abu Sa'id. Dia offer diri dia untuk nak berubat.
Bila dia offer diri dia untuk nak berubat, dia pun bawa dia pergi jumpa ketua kabilah atau apa semua, dia ambil ayat, dia bacakan sedikit ayat-ayat Quran dan dia bagi kau untuk minum, lepas tu pergi bagi percik sikit tempat yang kena sengat. Alhamdulillah, lepas daripada itu lega. Bila lega, mereka ni bagi kepada dia 2 ekor kambing. Hadis ni memang cukup masyhur. Kalau dalam riwayat ruqyah, orang-orang yang menjadi mu'alij, yang duduk berubat orang apa semua, hadis ni cukup masyhur. Bila dia bagi kambing 2 ekor dekat dia ni, dia pun bawa balik. Bila bawa balik, sahabat nanti lagu duk tanya dia, dia kata ni, hang berubat ni, depa bagi upah ke hang guna apa ni ubat ni? Dia kata aku tak ada guna apa, aku guna ayat Quran. Depa kata boleh ke ambil ayat Quran ni dan dijadikan sebagai satu pekerjaan dan diberi upah pula? Sahabat Nabi waktu tu pun duk tanya-tanya sama-sama depa, lagu tak boleh, ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh, ada yang kata balun bila, ada juga jenis-jenis macam tu pun. Depa kata boleh tak boleh ni bukan kerja kita, tapi ni adalah kerja Nabi SAW lah, kita tunggu dia dulu. Bila Nabi SAW dia balik mai duduk dengan depa ni, depa pun tanya mengenai kes yang berlaku dan Nabi pun kata, tak ada masalah, sila ambil. Nabi kata cuma tinggal di bahagian kaki itu untuk aku. Nabi nak yang tu, kambing tu lah, kambing tuan-tuan sekalian kan. Baik, yang tu cerita sepintas lalu tentang orang yang meriwayatkan hadis ni, Abu Sa'id. Dalam hadis ni apa kata Abu Sa'id? Dia kata dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk tempat sembahyang. Musallahu makna dia tempat sembahyang. Bila nak masuk dalam tempat sembahyang, fara'an nas ka'annahum yaktashirun. Dia nampak di kalangan 2-3 orang sahabat yang duk bergelak. Yaktashirun ni maknanya ada duk menyembang satu-satu benda yang menyebabkan depa ni tergelak. Dalam lisanul Arabi, dalam Mukhtarus Sihah menyatakan bahawasanya gelaknya depa ni sampai ternampak gusi, gelak sungguhlah. Macam kita lah tuan-tuan sekalian, lepas maghrib ustaz tak ada waktu tu, nak balik rumah pun tak apa nak padan sangat, sekali nak main maghrib Isya pula. Jadi duduklah di di tangga ke apa sajalah, ada 2-3 benda isu yang seronok duk geletek hati kita ni, dia gelaklah sampai jatuh tangga. Kan? Jadi Nabi SAW nampak mereka ni macam tu punya perangai. Lalu raut wajah Nabi ni berubah. Bukan tak boleh gelak, bukan tak boleh seronok, boleh, tapi jangan melampau-lampau. Nabi tak mau macam tu. Nabi nak buat satu benda ni silakan buat, tapi jangan hulu, jangan melampau-lampau. Gelak ni sampai melampau-lampau, tak mau macam tu. Apa kata Nabi SAW dekat mereka ni? Bila Nabi tengok mereka, Nabi kata, ama innakum law aktsartum dzikra hadhimil ladzat la syagalakum amma aral maut. Nabi kata, ni aku nak abang kat hampa semua. Nabi kata, ya hampa ni, kalaulah hampa memperbanyakkan zikra, memperbanyakkan ingat hadhimil ladzat, iaitulah pemotong ataupun penghapus kepada kelazatan dunia, la syagalakum amma aral maut, nescaya hampa ni akan sibuk diri hampa untuk nak buat satu amalan, untuk nak mempersiapkan diri hampa dengan kematian. Kalau hampa duk fikir-fikir ni, kata kita hidup atas dunia ni tak lama, kita nak hidup di akhirat ni satu perjalanan yang cukup jauh, kita nak bawa apa pergi sana, bekalan ada kat kita ni kurang, hampa tak sempat ni nak gelak-gelak ni sampai tarah ni. Nabi kata macam tu. Fa'akthiru min dhikri hadhimil ladzatil maut. Nabi kata perbanyakkan hampa ni duk ingat yang kata pemutus kepada kelazatan dunia ni apa? Kematian. Nabi kata. Bila duk sembang ke mati ni, tak mau buat apa dah kita pun. Bila duk cerita tentang kematian, bila duk cerita tentang apa kita nak bawa ketika mana kita meninggalkan dunia, kita akan sibuk dengan amalan-amalan tu. Lah ni tuan-tuan sekalian, pasal kita ni duk kelang kabut, duk buat lara, kita ni duk kelang kabut dengan benda dunia ni. Pasal apa? Pasal kita tak nak fikir kata kita ni nak mati. Cerita dia macam tu. Kita duk ingat umur kita ni ada lagi masa, ada lagi spend time
Untuk kita atas dunia ni kita duk ingat ada lagi. Pasal tu kita tak apa nak kelang kabut. Quran yang Ramadan dulu kita duk baca tinggal-tinggal hak 30 Ramadan sampai kelar tak ada nak buka lagi. Nak buka bila Ramadan tahun depan lah. Bila dia buat grup tadarus baru buka balik. Tak dan. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal duk fikir masa ni ada lagi. Duk tengok kawan-kawan yang sebaya dengan kita pun duk ada lagi. Duk boleh ada grup, duk main dalam grup, duk WhatsApp apa semua duk ada lagi. Tapi kalau kita duk fikir bukan takat kematian ni, dia tak kira umur apa semua ni, kita nak pi jauh-jauh, nak seronok jauh-jauh pun dia akan patah balik mai. Dia kata tak boleh, aku karut umur macam aku tak boleh dah ni. Aku nak kena bersiap betul-betul dah amalan-amalan nak bawa pergi ke sana. Nabi nak abang yang tu, bukan tak boleh seronok, bukan tak boleh nak bergembira. Silalah bergembira, tapi jangan sampai melupakan yang duk ada dekat kita atas dunia ni untuk kita nak bawa ke akhirat. Nabi nak abang yang tu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nabi kata fa innahu lam ya'ti 'alal qabr yaumun illa takallam. Nabi kata sedap tak sedap yang kata kita ni tuan-tuan sekalian, hidup kita ni duk ulang alik pi daripada masjid ke rumah, daripada tempat kerja dan sebagainya, tang mana kita pi, satu benda yang Nabi nak abang, Nabi kata kubur tu tak pernah lupa dekat kita. Walaupun kita lupa ke kubur, tengok kubur pun tak mau lah. Pasal apa? Satgi duk teringat lain macam. Tak mau. Tapi kubur tu tak pernah duk lupa dekat kita. Macam mana yang kata kubur tu tak pernah lupa tu macam mana? Nabi kata fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun. Nabi kata tidak tinggal satu hari pun yang kata kubur tu illa takallam, melainkan dia duk bercakap dengan kita. Apa kubur kata? Fayaqul. Kubur tu kata apa? Ana baitul ghurbah. Kubur tu kata, dia kata, hang kena ingat sama, aku adalah rumah yang tempat pembuangan sisa-sisa manusia. Maknanya manusia akan dibuang ke dalam aku. Kubur kata macam tu. Tuan-tuan, cerita kubur bercakap ni bukan dekat hadis Nabi SAW sebut. Allah Ta'ala pun sebut. Tuhan cerita kepada kita. Kalau tuan-tuan duk semak tengok dalam juzuk yang ke-30 surah Zalzalah. Yang ni semua orang apa? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila Allah Ta'ala goncang dunia ni dengan sedahsyat-dahsyatnya, dengan goncangan yang begitu hebat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Tuhan kata akan keluar daripada apa yang ada dalam perut bumi ni, keluar habis semua. Wa qalal insan ma laha. Waktu tu manusia bila bumi duk bergoncang, bila bumi duk digempakan oleh Allah Taala, manusia nanti akan tanya, ma laha. Jadi apa ni? Wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itu dia menceritakan. Pada hari itu semua benda atas dunia ni duk bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni Nabi SAW dia pergi jumpa sahabat. Dia kata dalam Quran, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Tuhan kata hari itu bercakap. Semua benda ni bercakap. Tuhan kata hangpa tahu dak apa? Tuhan kata, dia berkata Allah wa rasuluhu a'lam. Kami tak tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasul lagi tahu. Nabi kata ayat ni Allah Ta'ala nak sebut apa? Apa yang ada atas dunia ni akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Nabi kata akan cerita tempat yang kita pi, apa yang duk nampak kita, apa yang kita duk pegang, apa yang kita duk pakai, apa yang kita duk pijak atas dia, semua akan cerita di hadapan Allah kadza wa kadza secara detail. Tang mana, hang buat apa, waktu bila, benda tu akan bercakap di hadapan Allah. Kalau kita duk main masjid hari sekian-sekian, benda ni akan bercakap di hadapan Allah. Tempat mana yang kita duduk hari sekian-sekian, tempat yang kita duduk akan bercakap di hadapan Allah. Pasal itu tok guru dulu tuan-tuan sekalian, kalau dia main kuliah, dia main duk abang dekat kita ni, dia kata kalau buat sunat dalam masjid ni, dia kata jangan buat satu tempat. Kalau tuan-tuan duduk dalam masjid, duk mengaji ke, duk baca Quran ke, duk dengar kuliah ke, jangan duduk satu tempat, duduk banyak tempat. Pasal apa? Dia kata pasal tempat lain nanti akan mendakwa kita. Dia kata macam tu.
Tempat lain akan mendakwa, dia kata aku ni lama dah penjuru ni. Hang tak pernah duduk mai kat aku pun. Hang duk pergi duduk tempat lain. Aku pun nak juga. Dia kata hang duduk kat aku. Kita boleh menyandang di satu tiang tu borok tank tu. Siapa pergi balas tahun tu tak main masjid. Nabi Masjid Bukhari pula. Siapa haji tu tak main. Dia kata hang pergi balas tempat dia. Kita nampak tak? Ni tempat lain semua ni akan bersaksi di hadapan Allah. Memang betul. Hadis Nabi jelas cerita kat kita. Dan kata Nabi SAW yang kata kubur duk bercakap dengan kita, kubur kata ana baitul ghurbah, aku ni adalah tempat pembuangan hamba. Maknanya jangan duk buat alai-balai dengan tempat yang kita duk pijak ni. Jangan duk buat lebih kurang dengan tanah, jangan duk buat lebih kurang dengan kubur apa semua ni. Buat bagi cantik-cantik. Pasal apa? Pasal tentu kita akan dikubumikan. Wa ana baitul wahdah. Kubur kata aku ni adalah rumah yang sunyi. Kubur kata. Walaupun di rumah hang ramai orang, walaupun di rumah hang ramai meriah, tapi aku ni hang nak kena ingat juga. Pasal apa? Aku ni tempat sunyi. Hang seorang-seorang nanti hang akan duduk dalam ni. Tentang Nabi SAW habaq kat kita. Nabi kata bila meninggalnya satu-satu mayat tu, yatbi'ul mayit, Nabi kata akan mengikut mayat tu salasah, ada 3 benda. Ahluhu wa maluhu wa amaluh, ahli keluarga, harta benda dan juga amalan. Nabi kata fayarji'u thnani, 2 benda nanti akan balik. Bila kita dah disimpan, bila kita dah ditanam, 2 benda nanti akan balik. Nabi kata fayarji'u ahluhu wa maluh, ahli keluarga nanti akan balik, harta benda akan balik, wa yabqa ma'ahu wahid, yang akan duduk dengan kita, yang akan menjadi pendamping kita dalam kubur satu aja. Apa dia? Amal-amal kita. Ni, tuan-tuan duk mai berjalan ni, tuan-tuan jangan duk ingat mai saja ke masjid ni. Setiap langkah ini akan menjadi amalan yang akan bersama dengan kita dalam kubur. Tuan-tuan masuk dalam masjid, Allahumma inna nas'aluka min fadlika, Allahumma aftahli abwaaba rahmati. Tuan-tuan baca yang tu, amalan tu akan bersama dengan kubur. Dengan kubur dengan kita. Tuan-tuan main masuk dalam masjid, sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat. Amalan ni akan bersama dengan kita. Tuan-tuan duduk dalam masjid, nawaitul i'tikaf. Tuan-tuan i'tikaf akan bersama dengan kita. Sembahyang kita apa semua dengan baca Quran, kita dengan kuliah apa semua, kita duduk dalam masjid. Amalan ni walaupun kita nampak macam tak ada apa, yang ni yang akan teman kita ketika mana kita berada di alam kubur. Bila dengar macam ni, apa perlu kita buat tuan-tuan sekalian? Betul bagi cantik-cantik. Dia main satu semangat, satu suntikan. Dia nak encourage kita untuk sama-sama kita nak main ke masjid ni. Main ni walaupun tak nampak macam dapat apa-apa, tapi kelebihan dia cukup besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kubur nanti dia akan teman kita. Ahli keluarga, pangkat darjat, semua tak ada apa tuan-tuan sekalian. Hatta tu imam duk baca talqin dekat kita pun dia tak panggil pangkat apa duk ada di depan tu. Walaupun kita sikit punya banyak punya pingat duk ada ni, pakai pingat ni sampai meleweh baju-baju ni. Raya pakai pingat. Dan tak ada pingat apa pun dia tak nak sebut belakang tu. Dia sebut nama kita, tu pun cantik dia sebut. Kalau tidak dia sebut simpulan lagi tak ada apa. Allahu Rabbi. Jangan duk sombong. Yang ni hadis Nabi nak kita. Kemudian Nabi kata wa ana baitut turab. Nabi kata aku kubur kata aku ni adalah rumah yang diperbuat daripada tanah. Jangan sombong dengan rumah besar. Jangan sombong dengan apa yang ada dekat kita. Kadang-kadang rumah hak besar ada kat kita pun tuan-tuan sekalian, bukan kita duduk semua bilik tu. Kan? Kena duduk fikir tuan, pasal apa yang kata menyesainya orang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta benda ni. Banyak ayat Quran cerita tentang menyesai. Hari Jumaat pun tuan-tuan baca surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jumpa tak jumpa ayat tu? Lagu tak jumpa ya. Sebab tu imam seorang yang mengapai kami main ni. Dan
Ayat tu Tuhan kata apa? Walau tara idzil mujrimun. Kalaulah hampa boleh tengok orang yang Tuhan bagi atas dunia ni, depa ni disebut sebagai mujrim, jarimah, depa duk buat jarimah. Jarimah ni makna apa? Duk buat apa saja dengan agama. Tuhan bagi masa luang, depa tak guna masa tu untuk betul-betul nak cari amal ibadat, untuk nak buat bekal ke hadapan Allah. Dia tak guna benda tu. Di hadapan Allah, nakisu ru'usihim, depa tunduk kepala depa ni, tanda depa ni menyesal di hadapan Allah. Lalu depa kata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna, ya Allah kami dah tengok, wa sami'na, kami dah dengar, farji'na, tolong sat, kembali sat kami atas dunia ni, na'mal salihan, untuk kami nak cover balik amal-amal soleh yang dulu ni kami tertinggal. Yang semayang dulu ni kami tak buat betul-betul. Ada masa untuk nak buat qabliyah ba'diyah, tapi duk gelut dengan benda lain, jadi tak ada nak buat. Ada masa untuk nak buka Quran selai, 2 lay dalam satu hari. Bukan tak boleh, boleh, tapi kami tak ambil kesempatan tu. Na'mal salihan inna muqinun. Bagi zat kami atas dunia, balik zat kami atas dunia, pasal kami nak buat amal soleh, kami dah yakin waktu tu. Menyesal tuan-tuan sekalian. Ada kata benda tak boleh nak infak, walaupun infak ni bukan banyak mana pun. Tak boleh. Ulama tafsir kata apa, yang menyesal sangat pasal kata benda ni pasal apa? Antara dia apa? Yang pertama, kita duk cari orang lain yang dapat. Kerja ni tuan-tuan sekalian sampai tak pernah nampak di rumah. Tambah di masjid, di rumah tak pernah nampak. Kerja sungguh. Keluar malam, balik malam. Cerita dia macam tu. Keluar gelap, balik gelap. Kelam kabut, ketika mana dia meninggal nanti tuan-tuan sekalian, dia akan tinggal harta benda tu, orang lain nanti akan guna. Yang tu dia menyesal. Kita ada harta yang banyak ni, bukan kita guna semua. Saya selalu buat contoh macam mana, rumah ni ada 10 bilik, dia buat rumah tu besar sungguh lah rumah dia tu. Cuba tanya dia, tengok Haji buat rumah 10 bilik, dia dah 10 bilik, dah kan, tak kalut dia tak. Haji duduk bilik kat mana? Dia duduk bilik satu tu. Tak pernah tidur 10 bilik, tak pernah pun. Kan? Macam kita beli kereta tuan-tuan sekalian. Kita beli duduk tempat driver tu, dalam bonet tak pernah tidur pun. Apa gunanya ada bonet? Baik ada tempat tu sudah lah. Dia tak tahu sekalian. Kalau fikir-fikir akal ni betul juga. Sebelah ni pun tak pernah duduk pun. Sebelah ni untuk maharani kita lah, bagi bedalena dia pun. Kita ada buat kereta gitu lah. Kereta hak besar pun duduk tang tu ya tuan-tuan sekalian. Sikit je space yang kita ambil. Apa gunanya banyak-banyak? Duk fikir-fikir. Betul juga. Harta benda yang kita duk cari tuan-tuan sekalian, kita nak kena jawab. Orang lain duk guna, kita duk jawab. Tu antara dia tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pasal itulah kubur ni nak abang-abang, jangan sombong sangat dengan bonta duk ada, harta duk ada. Pasal apa? Pasal hang pun nanti akan kena mai ni di tempat ni, Baitut Turab, iaitu tempat rumah yang dijadikan daripada tanah. Wa ana baitud dud. Dia kata, dan aku ni rumah yang di dalamnya tu ada dud. Dud ni apa? Dud ni dia menatang macam cacing, macam ulat, macam apa semua duk ada dalam tu. Jangan bangga dengan fizikal yang ada pada kita. Handsome ke, hidung tinggi lebih daripada orang lain ke. Jangan duk bangga. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal nanti ulat juga akan makan semua benda ni. Fa idza dufinal abdul mu'min. Nabi kata apabila seorang hamba yang beriman itu meninggal, dan di saat itu dufin ni maksud dia orang tengah duk angkat dia nak letak dalam kubur kan. Waktu dia nak letak dalam kubur, qala lahul qabru, kubur yang nak masuk dalam dia tu akan bercakap. Tuan-tuan, kita tak dengar ni, yang kata kubur bercakap ni tak dengar, pasal Allah Ta'ala tutup hijab telinga kita, tapi dia duk bercakap. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, Nabi kata, fayasihu sayhah yasma'uha man yalihi ghaira thaqalain. Nabi kata, yang kata kubur duk bercakap apa semua ni, semua makhluk lain dengar. Tuan-tuan, lembu dengar, ayam dengar, apa semua dengar. Cuma Nabi kata ghaira thaqalain, kecuali 2 makhluk yang Tuhan tak bagi dengar. Apa dia? Manusia dengan jin, 2 ni aja.
Ni hadis Nabi sebut ni. Kalaulah Allah Ta'ala buka hijab telinga kita, tuan-tuan sekalian, boleh dengar kubur ni cakap kat kita, boleh dengar, tuan-tuan sekalian, saya rasa tak ada tukang gali kubur. Duk gali apa semua, dia kata, hang ukok lah ke? Jahanam kita. Lagu duduk pacak besi tu, dia kata, hang pacak elok ke kubur orang tu. Kita kali-kali aku seorang ya, ni. Lah kali gila isim begitu dia. Tak ada siapa berani sebab kubur duk bercakap, tuan-tuan sekalian. Tapi Allah Ta'ala tak buka hijab kita. Apa kata kubur tu kepada orang yang akan dimasukkan ke dalam dia tu, kalau dia hamba yang beriman kepada Allah? Kubur tu kata apa? Marhaban wa ahla. Macam kita duk kata kat orang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita duk kata kat orang tu, kira ayat tu, kalau orang Arab guna tu memang dia syok sungguh dengan kita tu. Kubur kata marhaban. Marhaban ni rahiba, seronok. Marhaban, seronok sangatlah. Ahla, ahla ni maknanya dia menganggap kita macam ahli keluarga. Mai, dia kata, mai. Kubur lah, minta untuk kita dimasukkan ke dalam dia. Amma in kunta la ahabba man yamshi ala zahri ilayya. Kubur kata, aku duk tunggu saat ni lama dah. Hang antara orang yang ahabba, aku cukup suka, aku cukup sayang. Aku duk minta lah bila duk nampak hang lalu mai kot ni, aku duk minta, bagilah dia ni mai duduk dekat aku. Bagilah dia ni duduk mai dekat aku. Kubur duk cakap macam tu. Yang ni yang istilah orang Melayu dia kata apa? Kubur apa? Rumah kata pi, kubur kata mai. Kan? Tapi bukan ayat tu. Kubur duk minta. Pasal apa? Pasal kita ni kubur suka dengan apa yang kita buat atas dunia ni. Kubur duk tengok, kubur duk usah kita. Fa idza wulitukal yaum. Kubur kata apabila engkau dimasukkan ke dalam aku. Wulitukal maknanya wilayah. Aku dah dapat hang. Hari ni hang dimasukkan ke dalam aku. Wasirta ilayya fasatara sani'i bik. Kubur kata, hang tunggu sah, aku akan ada benda yang aku akan buat untuk hang. Kubur kata. Sina'ah makna dia, ada benda yang aku nak buat dekat hang. Bila hamba yang beriman itu dimasukkan ke dalam kubur, bila orang dah tanam dia apa semua ni, semua bakal pergi balik habis. Bila dah balik habis, tuan-tuan sekalian, dia ada proses-proses dia. Ada hadis Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, ketika mana orang dah meninggal, sahabat-sahabat lain watawalla anhu ashabu, semua bakal balik. Bila balik, la yasma'u qar'a ni'alihim, dia mendengar derapan tapak kaki orang hak balik ni, kita dalam kubur ni. Waktu orang bakal balik tu, kita dengar orang bakal balik duduk pakat duduk tapak kaki, pakat duduk balik. Apa yang kita duduk sembang atas tu, kawan duduk tanya, ni nak pergi mana lepas ni? Tak pergi kenuri apa semua ni, kawan tu dengar. Dia duduk dengar dalam tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Daud, Nabi kata, idza faragha min dafnil mayyit, apabila dah selesai dah kita selenggarakan mayat dalam kubur, Nabi kata waqafa alaih, jangan duk kelam kabut nak balik lagi. Nabi kata waqaf makna dia berhenti sat di kubur tu. Bila kita dah tengok orang dah simpan apa semua, Nabi kata berhenti sat. Apa nak kena buat ni? Nabi kata istaghfiru li akhikum. Nabi kata cantik lagi, Nabi kata sambil-sambil hampa berhenti tu, minta ampun Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Akhikum makna dia saudara kita. Tak kira lah isteri kita ke, suami kita ke, anak-anak kita ke, ayah kita, mak kita, kawan kita ke. Akhwat makna dia saudara-saudara kita ni, minta ampun. Nabi kata istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitathbit, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan bagi tathbit. Tathbit ni makna apa? Ketetapan hati dia duduk dalam tu. Pasal dia duduk takut ni. Bila dia dimasukkan, dia duduk sorang-sorang, dia sedang-sedang duduk nampak gelap kiri kanan, tuan-tuan sekalian, dia berasa takut. Hati dia tu dah duduk tak tenang dah. Macam mana dalam talqin, tuan-tuan duduk dengar Tok Imam banyak duduk baca tu. Dia kata, wahai si fulan bin si fulan, tenanglah kamu di sana, tetapkan hati kamu di sana, jangan takut, jangan gentar. Dia kata lagu tu. Tiba-tiba pelepahnya jatuh, dia lari dulu. Bukan Tok Imam sini, Tok Imam lain. Tu dia buat suara tu, kita ada dengar tu. Hai, Tok Imam ni pun malaikat punya main ni. Dan dia nak apa? Kan kita duk minta yang tu.
Dalam doa pun kita duk minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Sabit tu maksud apa? Bukan bulan sabit. Sabit tu maksud apa? Tetapkan hati kami. Ala dinik, ke atas agama kamu ya Allah. Ni kami duk boleh main ke masjid ni ya Allah. Bagi ketetapan, biar kami boleh istiqamah sampai mati, boleh main ke masjid. Tu makna dia sabit. Jadi Nabi minta apa? Nabi kata fa innalahu, pasal dialah ni al-an yus'al, dia duk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak kena tanya ni, Nabi kata. Maka kita minta was'aluhu lahu bitathbit. Mintalah Allah Taala tetapkan hati dia. Nabi suruh kita duduk Ustaz. Waqafa, duduk Ustaz. Berdiri Ustaz tentu, lepas tu minta keampunan kepada dia. Apa kata Nabi SAW lagi? Nabi kata ketika mana dah kena soal siasat dengan malaikat munkar nakir apa semua, hamba yang beriman ni dia boleh jawab. Tentang soalan malaikat munkar nakir tu, yang tu insya-Allah lah ada waktu lain ke apa kita cerita mai. Nabi kata apa? Nabi kata tiba-tiba fayattasi'u lahu madda basari. Oleh kerana dia beriman kepada Allah, kubur dia Allah Ta'ala ittasi'. Makna dia Tuhan bagi wasi', luah. Luah kubur dia itu madda basari, sejauh mata memandang. Dia kalih belah kanan, tuan-tuan sekalian, dibuka luah dinding kubur dia. Dia kalih belah kiri, dibuka luah dinding kubur sebelah kiri. Dia tengok panggung kepala belah kaki, tengok diluahkan. Dia angkat kepala belah atas kepala dia, semua diluahkan. Luah sejauh mata memandang, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan jangan tanya pula, Ustaz, kalau luah macam tu, dia kata kita duduk atas tak terlalu jatuh bawah ke? Ada pergi tanya soalan tu. Ni alam barzakh. Alam barzakh ni tuan-tuan sekalian, alam apa? Disebut sebagai alam pemisah di antara dunia dan juga akhirat. Ini alam barzakh. Lisanul Arabi, dalam kitab Lisanul Arabi disebut sebagai pemisah, sebagai pendinding di antara dua alam, dunia dan juga akhirat. Itu nama alam barzakh. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala sebut dua tempat tentang barzakh ni. Satu surah Ar-Rahman ayat 19. Yang kedua surah Al-Mu'min ayat Al-Mu'minun ayat 100. Kan tuan-tuan duk dengar, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan dia ada barzakh sehinggalah hari dia dibangkitkan. Tu orang duk dalam kubur tu. Dalam surah Ar-Rahman kita duk dengar marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tu ayat tu barzakh tu. Kan ada yang kata ada dinding tu. Kita tak tahu tuan macam mana yang kata alam di sana tu. Kata Nabi SAW, fayattasi' Allah Ta'ala akan luahkan kubur kita madda basari, sejauh mata memandang. Wa yuftahu lahu babun ilal jannah. Dalam kubur tu rupa-rupanya ada satu pintu untuk kita nak akses pergi ke syurga. Dalam kubur tu ada satu pintu. Ada satu bab. Bab ni makna dia pintu ilal jannah. Dibukakan pintu tu. Tapi tak boleh masuk lagi. Pasal dia ada penjaga dia. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Abu Daud, Nabi SAW dia sebut kepada kita. Dia kata apa? Dia kata Allah Subhanahu wa taala qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an. Nabi kata dalam kubur tu, setelah mana kita boleh jawab soalan malaikat munkar nakir, Allah Ta'ala buka satu pintu kepada kita syurga. Fayarahuma jami'an. Bukan dekat pintu syurga, pintu neraka pun Tuhan tunjuk kat kita. Kita tengok kedua-dua tu, kita tengok full apa yang ada dalam syurga, apa yang ada dalam neraka. Pasal tu doa kita duk baca apa tuan-tuan sekalian. Selalunya kita duk baca kepada orang, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Kita duk baca, ya Allah, jadikan kubur dia itu raudah, satu taman daripada taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu, jangan jadikan kubur dia hufrah, satu lubang min hufarin nar, daripada lubang-lubang api neraka. Pasal apa? Pasal memang ada dalam kubur tu. Saya tuan-tuan bila aku pergi Rusia pula tanya di kubur, dalam tu tak nampak ke ada pintu neraka, pintu syurga. Dia pelangkung kita dengan cangkui, elok tuan kita. Yang tu alam barzakh punya cerita. Baik. Lepas tu apa kata Nabi SAW? Nabi kata
ketika mana diluahkan kubur tu, maka bergembiralah dia berada dalam kubur tu. Sehingga kan Nabi SAW sebut, malaikat berkata kat dia, malaikat kata, nam kanaumatil arus. Malaikat kata nam ni maksud dia tidurlah engkau. Tidurlah engkau seperti mana tidurnya pengantin baru. Tidurlah tuan sekalian. Kita waktu tidur pengantin baru syok tuan sekalian, kan? Malam pertama punya tidur, subuh pun tak ada jaga. Syok punya pasal tidur. Tapi ada hadis lagi, panjang lagi cerita dia. Saya buat ambil masa sikit. Panjang lagi cerita dia. Kawan yang duduk dalam kubur ni, dia minta untuk dia nak balik ke atas dunia. Dia minta kepada malaikat. Dia kata apa kepada malaikat? Dia kata, arji'u ila ahli. Boleh tak boleh aku nak arji', aku nak raja'. Maksudnya rujuk. Rujuk ni kembali. Aku nak kembali kepada ahli keluarga aku. Pasal apa? Fa ukhbiruhum. Aku nak pesan dekat mereka. Hampa jangan tinggal semayang, hampa jangan tinggal benda baik, sebab dia dah dapat benda tu. Bila malaikat mungkar nakir tanya soalan dekat dia, dia boleh jawab apa semua berdasarkan dengan amalan hak dia buat. Dia nak kongsi amalan tu dengan orang lain. Jadi dia nak balik atas dunia ni. Dia minta kepada malaikat. Dia kata, wahai malaikat, arji' ila ahli. Boleh tak boleh aku nak balik rumah aku, Ustaz? Aku nak abang kat isteri aku nak abang kat suami aku nak abang kat anak-anak aku. Fa ukhbiruhum. Aku nak abang kat depa, tak rugi hampa jadi orang bagus ni. Aku dah dapat dah. Dia nak balik nak abang tu. Nasib baik malaikat kata tak boleh. Malaikat kata, nam, tidur. Malaikat kata, kalau malaikat kata boleh 2 minit ya, jahanam kita. Dia balik mai tuan-tuan sekalian. Cikgu nanti akan buat poster besarnya, kuliah almarhum sekian-sekian yang baru meninggal tadi ni 2 minit ya. Saya rasa penuh masjid Darga ni sampai atas kubah, nanti orang akan duduk. Nak tahu lah. Dia kata, aku waktu hampa tinggal aku di hospital seorang. Dia cerita tu pengalaman dia tuan sekalian. Mastika punya cerita. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tu orang yang beriman kepada Allah. Sikit lagi kita nak tambah, wa idza dufinal abdul fajir. Yang ni kita takut. Wa idza dufinal abdul fajir awil kafir. Ada dua golongan ni. Satu fajir. Tentang kita duk baca. Tadi pagi pun saya baca dalam surah apa nama? Wasyams, kan? Fa alhamaha fujuraha. Tu fujur tu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hidup ni tuan-tuan sekalian, Allah Taala selalu bagi kat kita dua jalan. Surah Al-Insan, Tuhan kata apa? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Tuhan kata kami duk bagi kat hamba ni. Tuhan kata kami duk bagi hidayah kepada hamba, duk bagi petunjuk kepada hamba kepada dua jalan. Sama ada jalan kufur ataupun jalan syukur. Dua-dua hamba boleh pilih. Hamba nak mai ke masjid ke, hamba nak pergi ke tempat lain. Hamba nak mai ke tempat baik ke, hamba nak pergi ke tempat yang tak baik. Tuhan duk bagi dua jalan tentu kat kita. Sehingga kan benda ni pun Tuhan ilhamkan kepada kita ni. Yang kata akal jenuh ni Tuhan ilham. Fa'alhamaha. Tu maksud dia Tuhan ilhamkan dekat kita. Fa'alhamaha fujuraha. Tuhan bagi juga kat kita ni nak buat benda fujur, benda yang tak bagus. Wa taqwaha. Benda hak bagus pun Tuhan bagi. Dah sekalian. Kita main masjid pun ada juga ni. Dua benda ni duk ada ni. Main abang-abang paket duk nampak tabung dah. Tuhan buat main dua lah kat kita. Hang nak bubuh duit dalam paket tu kan, nak simpan dulu. Ini hari cuti dia kata ni, lagi boleh kena roti canai ke apa ke? Tak apa, kena roti canai boleh dalam paket. Contoh lagu tu, tuan sekalian. Lagu tu lah. Kan kita main nak parking ikut dan kita ke orang dah buh kotak cantik dah ni. Dia main. Dia kata kalau hang buh tahun ni satgi ni hang lambat. Dia kata hang nak berjalan pi, dia kata satgi depa duk semayang apa semua. Depa tu jenis duk rokok awal. Hang selalu duk kena 2-3 kali dah hang masuk depa rokok. Hang tak dan nak rokok dengan depa, lepas tu hang nak kena masbuk pula sekali, dia kata. Jadi leceh lah bila hang masbuk ni, tuan-tuan. Jenis kita ni bila orang masbuk ni macam mana? Kan sambil doa astaghfirullahalazim kita duk usia kawan tu. Dia pula ponggah lah. Sambil duk berdiri orang pakai duk usia dia, lagu duk geleng kepala pula. Dia kata dia ni sintuk mana tak pernah duk tengok dia buah lagu tu. Dia berasa tak syok ah. Subuh hari tu pun dia jadi maghrib dekat dia. Pasal apa? Pasal orang duk usia dia. Kita pun doa astaghfirullahalazim. Hang
Konsentrate lah depan. Hang usah lah depan. Hang tumpu lah depan. Ni lagu duduk tengok dia pula semua. Lagu duduk sigung kawan pula. Dia kata, dia ni. Kata itu. Belah kereta aku apa semua. Duduk sembang macam tu pula. Kawan hak semayang ni dia tak berasa kan hidung dia tak ada waktu tu. Dia kata punggah lah depan ni tengok aku. Lalah kali tu sekalian. Unut apa pun ayat tu ya. Allahu Rabbi. Kita macam tu. Jadi dia main. Ilham. Hak tak apa nak cantik pun main. Hak cantik pun main kat kita. Allah Ta'ala sebut. Baik. Dalam hadis ni Nabi kata apa? Bila disimpan mayat al-abdul fajir, orang-orang yang fajir, orang-orang yang dia ni rajin duk buat benda-benda tak cantik. Dia tahu benda tu tak elok tapi dia buat. Al-fajir makna dia tahu benda tu benda tak elok tapi dia buat. Tu makna dia fajir, orang yang fajir. Kalau kafir ni makna apa? Dia ingkar benda tu. Dia tak mau buat benda tu. Dia ketegang. Itu nama dia kafir. Dua golongan ni. Ketika mana kata Nabi SAW waktu dia nak disimpan ke dalam kubur kata apa? Qala lahul qabru. Kubur kata kepada dia, la marhaba wala ahla. Kubur kata tidak ada keselamatan untuk hang. Tak ada selamat datang untuk hang. Kubur kata hampir menjauh lagi. Kubur kata macam itulah lebih kurang. Aku tak mau hang ni. Kubur sedaya upaya dia tak mau kawan ni. Amma in kunta la abghad may yamshi ala zahri ilayya. Kubur kata hanglah orang yang abghad, orang yang aku cukup tak suka, aku cukup benci hang hidup atas dunia ni. Pasal kubur duk tengok tuan-tuan sekalian, kita duk jalan, kita duk buat benda apa ni, depa duk tengok kita. Bila kita buat benda tak cantik, dia pun duk kira sumpah seranah kita. Yang kata kubur ni dia tak mau duduk. Dia ni dia tak mau kita ni duduk dalam dia. Tapi oleh kerana kita dah dimasukkan ke dalam dia, dia kata apa? Fa'idh wulitukal yaum. Oleh kerana aku hari ni menjadi wali hang, maknanya aku ni diberi tanggungjawab untuk nak simpan hang, untuk nak jaga hang. Wasirta ilayya fasatara sani'ibik. Hang tunggu sat, apa yang aku nak buat kat hang lagi? Kubur kata macam tu. Kemudian Nabi meneruskan hadis ni. Nabi kata apa? Fayaltaimu alaih hatta yaltaqiya alaih wa takhtalifa adla'uh. Nabi kata ketika mana orang pun dah simpan dia apa semua dah simpan bagi cantik, orang dah tanam bagi elok apa semua. Nabi kata fayaltaimu alaihi. Allah Subhanahu wa taala sempitkan kubur dia. Daripada dinding kanan menuju dinding kiri disempitkan oleh Allah. Daripada kaki sampai kepala disempitkan oleh Allah. Pelan-pelan dia main sempit. Hatta kata Nabi SAW, hatta yaltaqi. Yaltaqi ni makna dia berjumpa. Di antara adla'uh ni, tulang belulang kita ni. Tulang rusuk kita ni dia tak berjumpa lagi. Duduk ceragah macam tu ya. Sampai dihimpitkan kubur tu sampai belagah di antara satu sama lain. Itu nama dia yaltaqi. Kita duk kata kat orang ilal liqa, kan kita kata macam tu. Jumpa orang Arab kata ma'assalamah, kita kata ilal liqa. Liqa ni makna dia bertemu. Sampailah kita berjumpa lagi nanti. Kan? Yaltaqi makna dia bertemu di antara tulang rusuk dengan tulang rusuk. Kata Nabi SAW, Abu Sa'id dia kata apa? Waktu Nabi habaq kat kami ni, Nabi tunjukkan bi asabi'ih. Nabi tunjuk dengan asabi', jari-jari dia. Nabi tunjuk. Nabi kata macam ni. Nabi tunjuk, kami gambarkan kepada mereka. Nabi kata ketika mana dihimpit kubur tu, Nabi kata akan macam tu lah tulang-tulang kita. Nabi kata. Dia main. Dan yang kata Nabi ni, dia kalau dia nak cerita satu-satu benda, dia nanti akan tunjuk betul-betul sampai sahabat ni dia berasa macam betul-betul apa yang Nabi cerita tu nampak depan mata depa. Ni Nabi. Tuan sekalian. Sebab tu pasal ada orang duk tegur saya. Dia kata ustaz kalau lah ceramah ni tangan tak bergerak tak boleh, tak erti saya. Kalau kepala tak bergerak tak boleh, dia buat senyap lagu tu. Yang tu menyanyi lagu negaraku. Ceramah ni dia kena lagu tu. Tuan sekalian, baru tuan-tuan duk nampak tara lagu tu pun tuan-tuan sekalian. Pai kehairah dah tuan-tuan Lena. Tara lagu tu. Tak pasal Nabi ni dia kalau dia nak abang satu benda tuan-tuan sekalian, dia akan buat. Dia akan tunjuk reaction Nabi tu, dia akan tunjuk. Sebab itulah Abu Zar Al-Ghifari, Jundub ibn Junadah.
Siapa dia Abu Zar ni tuan-tuan? Dia ni qati'ut tariq. Sebelum daripada masuk Islam, dia ni jahiliah dulu. Dia qati'. Qati' ni dia pemotong. Pemotong tariq ni jalan. Bukan dia kerja buat jalan. Lagi tuan-tuan kata, oh buat kerja jalan. Bukan dia yang tu. Qati'ut tariq maknanya dia selalu duk potong orang waktu orang nak berjalan. Makna dia perompak besar dia ni dia. Dia perompak. Di Hadrami, siapa yang nak pergi ke Yaman apa semua dia akan merompak. Ni Abu Zar Al-Ghifari. Dan dia pernah minta satu jawatan kepada Nabi SAW, jawatan ketenteraan tu. Pasal Nabi duk bagi kat orang muda untuk nak jadi tentera, nak jadi ketua-ketua tentera ni. Nabi bagi kepada Khalid ibnu Walid, Nabi bagi kepada Usamah bin Zaid. Jadi dia minta, dia kata, ya Rasulullah, mereka ni muda sangat, bagi kat saya ni dengan bab-bab tentera apa semua ni, saya pernah buat. Dia kata, saya ni hati kering punya orang. Nabi kata, ya Aba Dhar. Nabi kata, innaha amanah. Nabi kata, wahai Abu Dhar, hang minta ni amanah. Fa innaha ya'ti yaumal qiyamah. Amanah ni kalau mai hari kiamat ni, khizyun wan nadamah. Dia akan mai dalam keadaan hang ni rasa beban, hang rasa berat dan menyesal. Dia kata, amanah, pasal hang nak kena menjawab. Sebab tu hang jangan minta amanah ni. Abu Zar Al-Ghifari. Hati keras, tuan-tuan, hati kering punya orang. Ketika mana Nabi SAW duk cerita tentang api neraka, Nabi habaq panasnya api neraka, Nabi habaq dahsyatnya api neraka. Abu Zar dia duk dengar Nabi habaq tu seolah-olah Nabi bawa mai api neraka, mai dia letak depan mata dia. Dia nampak benda tu sampai pingsan dia, tuan-tuan sekalian. Ni Abu Zar ni. Oh, dahsyat. Nabi cerita tu dahsyat, bukan Abu Zar pingsan. Nabi cerita tu dahsyat. Saya tak cerita sampai tera tu, tapi tuan-tuan pingsan awal lah tadi ni. Kan? Saja melawak tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi tunjuk dengan jari dia. Nabi kata macam tu punya duk kena kepit, Nabi kata. Fa adkhala ba'daha fi jawfil ba'. Nabi kata akan masuk di antara celah Nabi kata. Ni, tulang kita ni masuk celah antara celah. Kita hantu tindih pun menyawa tak boleh kan. Pasal apa Haji tak main subuh pagi tadi? Dia kata aku mangkit dah. Dia kata tiba-tiba aku nampak gelap apa atau dia main duduk atas aku. Dia kata aku menyawa pun tak boleh. Rupanya bini dia terlena atas dia. Subuh tak main. Lalu apa kata lagi Nabi SAW? Nabi kata bukan takat tu. Nabi kata wa yuqayyidullahu lahu sab'ina tinnina. Nabi kata Allah Ta'ala nak bagi azab lagi kepada mereka ni. Tuhan yuqayyid, Tuhan lempak. Dalam tu sab'in, 70. Apa dia? Tinina. Tini ni maksud dia ular-ular yang berbisa. Ni hadis tuan-tuan sekalian saya sebut ni. Masuk dalam tu. Yang kata bisanya tinina, yang kata bisanya ular ni macam mana? Lau anna wahidan. Nabi kata kalaulah satu ekor. Wahid tu makna dia satu ekor. Lau anna wahidan nafakh. Nafakh ni kalau ikut ni dia macam buih, tapi bukan buih. Kalau kat ular ni dia patuk. Dia patuk dan dia mengeluarkan bisa. Itu maksud dia macam tu. Lau nafakha fil ardi, kalau ular ni dia pergi patuk bumi, lepas tu dengan dikeluarkan bisa dia, ma ambatat syai'an ma baqiyatid dunya. Nabi kata tidak akan tumbuh walaupun satu pokok pun atas dunia ni, semua akan jadi kering kontang. Pasal sekok ular yang berbisa tu dia pergi patuk tanah, habis semua dia jadi gersang habis. Tu baru sekok. Tuan-tuan bayangkan 70 ekor nanti duk patuk kita. Fayanhashna wa yakhdishna, kena patuk, kena gigit, macam-macam kena, hatta yufda bihi ilal hisab, sampailah hari kiamat. Duk kena ni. Ulang tu duk mai duk kena, duk menangislah kita. Kemudian kata Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, innamal qabru rawdah min riyadil jannah. Nabi kata ambillah peringat, ambillah perhati elok, sesungguhnya kubur ni dia boleh jadi rawdah, dia boleh jadi taman min riyadil jannah, daripada taman-taman syurga, au hufrah min hufarin nar, dan dia juga boleh jadi lubang daripada lubang-lubang api neraka. Hadis yang saya baca ni tuan-tuan adalah hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Maknanya hadis ni tuan-tuan memang hadis yang benar. Daripada kesahihan dia, daripada hasan dia tu, maknanya hadis ni
kita boleh menjadikan hadis ni sebagai hujah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saja-sajalah kita sembang pagi ni mengenai hadis ni tuan-tuan sekalian untuk nak bagi kita beringat bahwasanya inilah bakal kita berjumpa. Saya pun akan berjumpa, tuan-tuan pun akan berjumpa. Siapa saja yang meninggal, inilah di antara dia tuan-tuan sekalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada kita kelebihan, Tuhan matikan kita dalam keadaan beriman kepada Allah, maka bahagialah kita di sana nanti. Yang paling kita takut Allah Taala jadikan kita fujur dan juga kafir, kita tak mau macam tu. Di akhir dalam doa yang selalu kita baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan mati yang baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Mati yang tak baik kami tak mau. Kita perlu minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Matikan kami dengan iman. Yang ni tuan-tuan, pasal apa bergunanya iman pasal ni lah. Kalau iman ni akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup dekat tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Minta maaf tuan-tuan sekalian, salah dan silap daripada saya. Mudah-mudahan Allah taala merahmati kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.